Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini pembelajaran kita berkenaan novel Meniti Impian mengkhususkan tajuk persoalan. Okey, untuk soalan novel terdapat dalam bahagian B kertas 1 bahasa Melayu yang memperuntukkan sebanyak 10 markah. Jadi hari ini kita akan tengok tema novel ini dan beberapa persoalan yang terkandung yang menjadi idea penulis bagi menghasilkan novel Meniti Impian. Okey, sebelum tu kita lihatlah tema iaitu idea utama penulis menghasilkan novel ini. Baiklah kelas. Okey. Penulis novel ini iaitu Encik Osman Ayub memilih tema kegigihan yang menghasilkan kejayaan. Kegigihan siapa? Kegigihan seorang anak muda iaitu Zaha yang berhadapan dengan pelbagai kesukaran dalam hidupnya. Kemiskinan, masalah kewangan, masalah untuk melanjutkan pelajaran, keciciran dalam SPM. Jadi sebab Zaha ni dia tak peroleh keputusan SPM yang cemerlang. Akibatnya dia tidak diterima belajar di mana-mana pusat pengajian. Meskipun dia merupakan seorang pelajar yang pandai semasa di bangku persekolahan. Jadi apabila kamu baca novel ni, kamu akan tahu mengapa Zaha gagal mendapat keputusan yang cemerlang semasa SPM. Ada diceritakan dalam novel ini. Jadi kita akan tengoklah nanti tentang watak Zaha ni. Cuma hari ni cikgu terangkan sedikit tentang tema dan persoalan iaitu idea-idea yang digunakan oleh penulis ini untuk menghasilkan Meniti Impian. Jadi kita ulang balik. Tema ialah idea dasar. Dasar ni utama. Idea pokok, idea dasar atau persoalan yang cuba disampaikan oleh pengarang. Pengarang ialah penulis dalam sesuatu karya yang dihasilkannya. Seperti Encik Osman Ayub ni, dia memilih tema kegigihan. Kalau kamu baca keseluruhan novel ni, nampak kegigihan Zaha untuk mencapai cita-citanya sebagai seorang pembuat perabot. Sebagai seorang pembuat perabot sehingga dia berjaya membuka bengkel perabotnya sendiri. Tanpa mengharapkan pekerjaan yang sebagai pekerja makan gaji. Dia berjaya membuka perniagaannya sendiri. Dari kegigihan dia sejak remaja lagi. Kemudian kita tengok persoalan. Tema dan persoalan ni berbeza. Tema ialah idea utama. Jadi dari awal hingga akhir novel ni menceritakan tentang kegigihan seorang Zaha. Untuk persoalan pula, idea-idea lain yang penulis cuba ceritakan dalam novel tulisannya. Ada kisah lain, bukan tentang Zaha sahaja. Mungkin ada kisah tentang keluarga Zaha, rakan-rakan Zaha, konflik watak lain yang timbul, yang penulis pilih untuk menghasilkan karyanya supaya lebih menarik. Bukan sekadar kisah Zaha tentang kegigihan Zaha dari awal hingga akhir. Jadi penulis cuba menyelitkan kisah-kisah yang merangkumi watak Pak Yusof, Suhaili iaitu sahabat Zaha sejak kecil. Pak Yusof tu bapa saudara Zaha. Kemudian ada juga kisah rakan-rakan Zaha, Bakar dan yang lain-lain. Jadi penulis ni cuba selitkan juga elemen-elemen tentang nilai-nilai yang ada dalam setiap watak. Jadi kisah-kisah setiap watak-watak yang ada dalam ni lah yang dijadikan persoalan, iaitu
perkara-perkara kecil dalam sesuatu karya yang ada hubungannya dengan tema. Kan kalau tema tu tentang kegigihan Zahar. Jadi dari kegigihan Zahar ni ada kisah lain. Okey, bagaimana Zahar nak mencapai kejayaan dia. Bagaimana watak Pak Yusof membantu Zahar. Okey. Jadi ada perkaitan dengan Zahar. Okey, ada perkaitan kisah dengan Zahar. Jadi kita tengok contoh-contoh persoalan yang ada. Okey, yang pertama ni bidang perniagaan yang diceburui usahawan Melayu. Kalau yang dalam novel ni, persoalan yang pertama ni tentang watak Pak Yusof lah. Pak Yusof walaupun dia menjalankan perniagaan perabot secara kecil-kecilan untuk penduduk kampung, okay, dia ambil upah membuat perabot penduduk kampung. Jadi, tapi dia masih lagi digelar usahawan Melayu. Okay, yang kedua, persoalan kedua, kemiskinan hidup. Kemiskinan hidup ni menceritakan tentang Zahar dan ibunya. Okay, yang hidup dalam kemiskinan setelah bapanya meninggal dunia. Okay, ada kisah sampingan lah tentang watak Zahar, bukan sekadar kegigihan dia untuk capai cita-cita saja. Tentang kehidupan dia yang dalam kancah kemiskinan. Okay, persoalan yang ketiga, kasih sayang sesama anggota keluarga. Okay, nampak yang kisah antara Zahar dan pakcik dia, Pak Yusof. Kan nampak ada hubungan kasih sayang tu. Okay, macam Pak Yusof dia mengambil tugas sebagai bapa Zahar, membantu keluarga Zahar. Okay, menunjukkan yang ada kasih sayang seorang bapa saudara terhadap anak saudara. Begitu juga kasih sayang yang ditunjukkan oleh ibu Zahar iaitu Mak Kiah dalam membesarkan anak-anaknya. Okey, persoalan yang keempat iaitu ketabahan dalam menghadapi kesusahan hidup. Okey, yang ni juga tentang kisah Zahar lah. Okey, kisah Zahar yang dia tak mampu nak sambung pengajian kerana kesusahan hidup yang dihadapi. Dan yang terakhir sekali, pengorbanan demi keluarga. Pengorbanan demi keluarga ni melalui watak Zahar, Pak Yusof dan ibu Zahar iaitu Mak Kiah. Okay, jadi bila kita dah tahu persoalan yang ini cuma lima persoalan, sebenarnya ada banyak lagi. Cikgu akan selitkan sekejap lagi dalam soalan. Okay, ada tentang watak Suhaili, tentang watak Bakar, okay, yang boleh kita jadikan persoalan bagi novel ini. Yang penulis pilih watak ini untuk dijadikan idea dalam penulisan dia. Okay, kita tengok dulu format. Okay, pemarkahan bagi soalan novel sebanyak 10 markah diperuntukkan. Okay, jadi untuk soalan novel 10 markah diperuntukkan, isi 6 markah. Maksudnya kalau isi ni 3 isi utama. Okay, contohnya kalau soalan minta persoalan, okay, kita kena nyatakan 3 persoalan dan 3 contoh huraian isi. Jadi 3 tambah 3, 6 markah. Kemudian bahasa 4 markah. Bahasa ni cara kita nak huraikan jawapan kita. Penggunaan penanda wacana. Kemudian penggunaan ayat yang tersusun. Jadi, okay, untuk markah bahasa ni ada beberapa kriteria yang kamu perlu patuhilah supaya kamu dapat 4 markah, iaitu markah penuh. Okay, bahasa baik dan lancar. Ayat gramatis digunakan dalam pembinaan ayat tu, dan pastikan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Okay, sebenarnya kalau kamu buat dalam bentuk ayat, contohnya dalam bentuk esei ringkas, okay, kamu mampu dapat 4 markah penuh ni. Okay, kalau buat dalam point, contohnya masih jawapan isi tu masih ada, cuma kamu buat dalam bentuk point. 1, kamu tulis 1 apa, 2 apa, 3 apa. Okay, jadi mungkin cikgu boleh bagi 3 markah sahaja. Okay, pastikan kamu gunakan penanda wacana, gunakan dalam seperti kita menjawab esei lah, kita menjawab esei. Ada perenggan, ada penanda wacana. Okay, jadi biasanya kalau markah bahasa 1 ni jaranglah. Okay, jaranglah dapat 1 markah. Jadi untuk markah isi, maksimum 3 isi. Okay, kalau dia minta 3 persoalan, kamu boleh sebenarnya nyatakan 4 persoalan. Tapi pastikan
persoalan yang kamu nyatakan tu betul lah. Okey, kalau beri 4 persoalan, 4-4 pun salah. Kalau kamu bagi 3 dan kamu yakin 3 isi kamu tu betul, 3 persoalan tu betul, okey, teruskan. Dan bagi setiap persoalan, okey, untuk hari ni kita nak buat persoalan, bagi setiap persoalan novel tu kena diiringi dengan 3 contoh peristiwa yang sesuai. Okey. Jadi 3 isi, 3 contoh peristiwa, 6 isi. Okey, 6 markah, 6 isi, kemudian tambah dengan 4 markah bahasa, kamu layak dapat 10 markah. Okey. Yang ini ialah merupakan contoh soalan yang cikgu telah sediakan dalam Google Form. Okey, soalan 1 hingga soalan 10 berkenaan watak-watak yang ada dalam novel ni. Jadi kamu akan cuba jawablah sebentar nanti. Okey, melalui pembacaan kamu. Okey, jadi kalau kamu dapat jawapan yang salah, cuba cari semula dalam novel. Okey, jawapan yang betul. Okey, untuk soalan 11 hingga 15, okey, cikgu berikan contoh peristiwa. Okey, cikgu berikan contoh peristiwa iaitu huraian lah. Okey, dalam novel Meniti Impian ni. Kemudian kamu kena pilih persoalan yang tepat bagi huraian ini. Huraian ialah contoh peristiwa ya, supaya kamu tak keliru. Okey, kita boleh sebut huraian, kita boleh sebut juga contoh peristiwa. Sebab contoh peristiwa ni yang kita ambil dalam novel. Jadi untuk soalan yang ni, Mak Kiah menyayangi dan mengambil berat akan Zahar. Okey, Mak Kiah berusaha menyekolahkan anak-anaknya walaupun dia terpaksa bekerja selepas kematian suaminya. Okey, yang ni memang ada dalam novel. Okey, memang ada dalam novel tentang kisah Mak Kiah yang terpaksa menyara anak-anaknya setelah kematian suami. Okey, jadi berdasarkan 3 persoalan yang telah cikgu berikan, kamu kena pilih persoalan yang sesuai. Okey, jadi untuk soalan yang ini, okey, kita boleh nampak yang Mak Kiah dia sayang, dia ambil berat akan Zahar dan anak-anaknya yang lain. Okey, jadi persoalan yang paling tepat yang boleh kita nyatakan untuk huraian ini ialah persoalan kasih sayang sesama anggota keluarga. Okey, jadi bila kita menulis jawapan, kita kena nyatakan dulu. Okey, persoalan yang pertama dalam novel Meniti Impian ialah persoalan kasih sayang sesama anggota keluarga. Titik. Jadi kamu dah dapat 1 markah ya untuk isi. Kemudian kamu berikan contoh huraian peristiwa. Okey, contohnya, kamu boleh ambil yang ni. Mak Kiah menyayangi dan mengambil berat akan Zahar. Mak Kiah berusaha menyekolahkan anak-anaknya walaupun dia terpaksa bekerja selepas kematian suaminya. Jadi dalam huraian peristiwa ni, kita nampak yang kasih sayang Mak Kiah terhadap anak-anaknya sangat tebal sehingga dia sanggup bekerja, dia bekerja dua pekerjaan ya, kerja kampung tapi 2 jenis pekerjaan untuk menyara anak-anaknya. Nampak yang kasih sayangnya sangat mendalam terhadap anak-anaknya. Okay, jadi kita perlu pilih persoalan yang paling sesuai. Jadi ada 5 soalan persoalan bagi novel ni. Cikgu dah beri, nanti kamu cuba jawab sekejap lagi. Okey, cikgu rasa ini sahaja penerangan cikgu untuk persoalan. Okey, jadi kalau tak faham ke kurang jelas tentang persoalan, kamu boleh ajukan pertanyaan kepada cikgu. Okey, setakat itu saja. Sekian, terima kasih.